Pangsapuri Baiduri, Shah Alam, 2016. Aku tengah duduk sambil menghadap laptop, buat assignment macam biasa. Aku kerling ke arah jam di laptop aku, 12.52 pagi. Aku macam biasa, kalau buat assignment, memang suka buka tingkap luas-luas, bagi angin malam masuk. Sejuk kan? Best lah. Lagipun, rumah aku tingkat 10. Jadi, lagi kuatlah angin. Aku balik kelas pukul 6 petang tadi dan terus tidur sampai ke malam. Jadi, memang tak keluar bilik langsung. Jam 9.35 malam, aku bangun tidur, mandi dan terus buat assignment. Jangan tanyalah kenapa aku tak maghrib. Biasalah, bendera merah. Tapi, tak elok juga sebenarnya tidur di waktu maghrib. Bak kata orang tua, waktu-waktu panas. Sedang aku leka buat kerja, aku terdengar dari tingkap bilikku. Suara tu seperti perempuan sedang menangis. Sayup-sayup suara tangisannya. Terkejut aku. Lantas, kepala ku toleh ke arah tingkap. Tapi tak ada apa-apa. Angin pun tak ada. Tiba-tiba, rasa sunyi gila bilik. Aku cuba nak buat tenda, nak ambil earphone sambil nak dengar lagu. Seram sebenarnya. Berdiri juga bulu roma aku. Mana tidaknya, boleh pula dengar perempuan nangis malam-malam buta. Takkan jiran pula yang menangis mendayu macam tu. Aku memang tahu sebenarnya benda apa yang menangis tu. Memang belakang Pangsapuri ni hutan. Tapi student suka parking belakang sebab Pangsapuri kami ni memang tersangatlah limited parking. Ramai je yang selalu nampak benda tu terbang. Tengah selongkar beg cari earphone, dia nangis lagi. Sayup je suara dia, macam teresak sikit. Pas tu sambung mendayu. Aku toleh pandang tingkap lagi. Tak ada apa-apa pun masalahnya. Aku buka YouTube kat laptop, cari ayat-ayat ruqyah dan buka kuat-kuat. Tiba-tiba, aku dengar macam dekat dapur bising dengan bunyi kelentung-kelentang. Lepas tu, kerusi macam krek. Orang siret nak duduk. Asallah dorang ni malam-malam masak bising sangat. Tarik kerusi pun tak reti perlahan sikit kah? Getus hatiku. Aku buka WhatsApp. Cari WhatsApp grup rumah. Niat nak marah. Terlupa sekejap kes yang kena kacau dengan Cik Ponti tadi. Era. Salam, korang ni pehal. Bising sangat malam-malam ni. Saya ni tengah nak buat kerja. Taulah lapar, tak payahlah bising sangat. Tarik kerusi pun slow lah sikit. Aku mengerling ke laptopku. Jam menunjukkan pukul 1 pagi tepat. WhatsApp masuk. Dada aku naik turun bila baca dari notification sahaja. Betul-betul rasa nak nangis. Ke Emma. Waalaikumsalam Era. Kita orang semua dah balik semalam. Kita orang cuti sem dah. Kunci tak pintu pagar? Dah mangga ke semua pintu dek? Alin. Lah kak, semua dah balik. Akak biar betul kak. Kunci pintu tak? Bahayanya. Seram sejuk aku. Aku seorang rupanya dari siang tadi. Maknanya, roommate aku pun dah baliklah juga. Aku fikir dorang keluar ada assignment group ataupun memang lambat sebab lepak. Menggeletar satu badan aku. Pertama, aku dah tersentap. Kenapa semua balik tak bagi tahu aku? Sepatutnya, bagilah tahu. Kau tak balik kah? Cuti kah? Apakah? Ni, biar aku sorang-sorang dekat rumah. Kedua, ada orang jahat kah? Setahu aku balik tadi, aku dah kunci pintu rumah. Aku pun memberanikan diri membuka pintu bilik. Masa buka pintu bilik, rasa angin menerpa muka aku. Kuat gila.
Aku pun keluar bilik. Aku pergi buka lampu di ruang tamu. Buka je lampu, aku terkejut. Sliding door kat balkoni terbuka luas. Ni nak cerita, sliding door rumah kita orang ni memang jarang buka. Buka pun sikit jah, sebab keras dan boleh muat badan kita orang jah. Untuk sidai baju kah, tu jalah. Memang tersangatlah limited untuk buka. Roller bawah tu memang tak makan sangat. Guna minyak apa tah, baru boleh slide senang. Tapi korang mesti faham kenapa aku terkejut. Macam mana boleh terbuka luas? Sedangkan seingat aku, masa aku balik kelas, sliding door tu memang tertutup rapat. Aku tengok meja makan, kerusi elok je, tak bergerak pun. Aku pergi cek dapur. Aku tengok kerusi hitam yang kita orang guna untuk sidai baju kat balkoni boleh ada kat tengah-tengah dapur. Sedangkan las memang kat balkoni. Berdiri terus bulu roma aku. Aku pun lari masuk bilik, kemas-kemas barang. Aku telefon kawan aku yang juga tinggal di blok lain. Aku siap-siap tak tutup lampu apa, terus keluar rumah. Cek phone, banyak WhatsApp masuk dari budak rumah. Nantilah. Yang aku tahu, nak lari dulu macam mana sekalipun. Tergopoh-gapah aku buka pintu kayu. Lepas tu, kena buka pula pintu pagar. Apalah nasib, banyak sangat pintu. Dah selesai buka mangga pagar, nak kena kunci balik pintu pagar. Memang ambil masa aku sungguh. Dah selesai, cepat-cepat aku lari ke lift. Nasib baik masa tu, lift betul-betul di tingkat 10. Masuk je lift, masih lagi kena ganggu. Sampai tingkat 5, lift buka. Aku pun tekan cepat-cepat nak tutup lift. Turun tingkat 4, terbuka lagi. Kiranya sampai ke ground floor, lift buka tutup. Dalam hati aku banyak mengucap macam-macam. Baca ayat kursi pun bertabur. Sampai ground floor, lift buka. Aku terkejut ada orang depan lift. Tapi orang tu membelakangi aku. Takut-takut aku nak keluar lift. Sekali orang tu pusingkan badannya. Lah, kawan aku rupanya. Terus aku peluk dia. Afin nama kawan aku. Dia bawa aku ke rumahnya di blok sebelah. Sampai rumah dia, aku terus cuci kaki. Afin pesan suruh aku terus tidur. Esok baru cerita dia kata. Jadinya malam tu aku tidur di rumah Afin. Keesokan harinya, Afin teman aku pulang ke rumah aku untuk ambil barang-barang keperluan aku untuk bermalam di rumah Afin. Aku buka pintu rumah. Sliding door masih terbuka. Angin kuat menerpa kami. Aku memberi salam dan terus ke sliding door. Aku cuba nak tutup, tolak dengan segala kudrat. Afin membantu aku. Memang sangat susah nak tutup. Kami cuba sedaya upaya dan akhirnya kami dapat tutup dan kunci sliding door. Kerusi yang berada di dapur, aku letak di pintu belakang. Berdekatan dapur, ada mesin basuh. Selesai semua, aku tutup pintu dapur. Aku terus menuju ke bilikku selepas itu untuk ambil barang-barang keperluan. Aku menggerling melihat Afin. Dia sedang duduk di sofa sambil membelek teleponnya. Aku membuka almari baju aku, ambil pakaian-pakaian untuk aku salin pergi kelas untuk tidur di rumah Afin. Aku ambil pakaian untuk 3 hari. Aku lipat sambil masuk ke dalam beg galas. Kedengaran bunyi barang jatuh dalam sinki di dapur. Aku melihat Afin bangun ke dapur. Kenapa, Fin? Afin geleng-geleng kepala memandangku. Tak ada apalah. Kau cepat sikit kemas barang kau tu. Aku angguk sambil terus masukkan baju secepat mungkin ke dalam beg tanpa melipat. Siang pun nak ganggu benda ni, ketus hatiku. Selesai mengemas, aku dan Afin
terus keluar dari rumah. Bila budak-budak rumah kau nak balik? Afin bertanya. Next week, aku mengeluh. Tak apalah, kau stay je rumah aku untuk sementara waktu. Aku hanya anggukkan kepala aku. Aku pelik. Selama ni, aku tak pernah kena gangguan seperti ini. Selama setahun lebih duduk situ, memang orang-orang yang tinggal di flat tu selalu cerita pasal cek pon. Gula-gula lah. Tapi sekalipun, aku tak pernah kena kejadian ni. Kalau nak diikutkan, kami di rumah selalu solat dan mengaji. Cuma sejak kemasukan ahli baru, ada 2 hingga 3 orang jadi pelik sikit. Atau memang ada kena mengena dengan diorang ni.